Okey, kenapa Putra Danish termuh tu? So rejoin semula pesan kena rejoin semula. Dah. Okey. So hari ni kita akan terus kepada tajuk penyiasatan saintifik. Okey, nampak saya punya paparan? Nampak tu. Nampak. Okey, nampak Kita besarkan sikit lah. Okey, 1.2 merujuk kepada penyiasatan saintifik, scientific investigation. Okey, dalam penyiasatan saintifik ni dalam fizik kita akan belajar lebih kepada sebab pengenalan berkaitan dengan penyiasatan saintifik awak dah belajar semasa dalam subjek sains masa tingkatan 1. Okey, jadi untuk tingkatan 4 untuk fizik lebih kepada untuk topik ni kepada kaedah-kaedah untuk membina graf dan menganalisis graf. Okey, so untuk penyiasatan saintifik, kita boleh memplot graf berdasarkan data saintifik yang untuk mentafsir bentuk graf. Mana yang biasa buat semasa membuat eksperimen, okey, buat eksperimen semasa dalam sains, awak akan kumpulkan data-data dia. Okey, contohnya berkaitan dengan guna spring. Okey, pemanjangan spring kekenyalan contohnya. Ataupun awak buat eksperimen bandul. Okey, awak kumpulkan data menggunakan masa. Panjang bandul berapa, betul berapa masa ataupun tempoh bagi ayunan yang dibuat. Okey, daripada data yang awak dapat tu, awak tukar kepada bentuk graf. So daripada graf yang awak buat itu akan digunakan untuk mentafsir apakah hubungan antara digunakan untuk mentafsir hubungan antara dua kuantiti fizik yang awak buat. Sebab dalam eksperimen ada berapa pemboleh ubah? Ada manipulated variable kan? Manipulated variable, responding variable, constant variable. Okey, ada 3 variable ataupun pemboleh ubah yang awak ada dalam eksperimen, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan ni awak tetapkan dia lah. Semasa menjalankan eksperimen, awak akan ubah satu sahaja kuantiti fizik. Okey, contohnya panjang bandul. Okey, responding variable dia adalah merujuk kepada masa. Okey, masa boleh, tempoh pun boleh. Nampak kan paparan saya ada lagi kan? Nampak. Nampak lagi tu, nampak. Okey. So masa buat graf, awak akan buat graf MV pada paksi X, RV awak adalah pada paksi Y. Okey, graf yang ada dalam graf kita adalah merujuk kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. So nanti awak punya kita panggil graf awak ada yang gaya lurus kan, ada yang melengkung. Okey, yang inilah yang kita akan cuba nak lihat. Kita nak analisis graf-graf yang ada.
Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis graf. Ada 6 jenis graf. Okey, graf yang pertama. Okey, graf yang pertama kat sini kita lihat. Graf ni graf gaya lurus. Okey, daripada kosong sampai ke atas ni, garis yang warna biru ni, dia adalah garis lurus. Nampak kan garis lurus? Nampak, Okey. nampak. So the types of graph, a straight line that passes through the origin. Okay, maksudnya pass through the origin ni dia bermula dengan titik sifar ni. Bermula dengan titik sifar-sifar. Okay, itu maksudnya. Okay, kemudian dia mempunyai kecurunan dia positif. Kecurunan positif. Okay, belajar dalam matematik, kalau dia menaik, positif. Kalau dia menurun, kecurunannya negatif. Belajar dalam matematik. So kalau nampak graf menaik, confirm dia adalah positif. Okay. So untuk yang pertama ni adalah graf jenis graf adalah graf garis lurus yang melalui asalan dan mempunyai kecurunan positif. Okay, so yang bahasa Inggeris ni tambah sikit, a straight line that passes through the origin and have a positive gradient. Positive gradient. Okay, so kalau soalan tanya apakah hubungan antara X dengan Y? Okay, apakah hubungan antara X dengan Y lah, hubungan X. So jawapan yang kita boleh nyatakan adalah berkadar terus. Y berkadar terus dengan X. Okay. Bahasa Inggeris, directly proportional. Directly proportional. Berkadar terus. Okay, berkadar terus ni syarat dia. Okay, syarat kalau untuk berkadar terus, mesti bermula daripada asalan. Okay, should be pass through the origin. Okay, if the graph passes through the origin, passes through the origins, the interpretation of the graph is directly proportional, or we call the relationship between MV and RV is directly proportional. Maksudnya kalau kita buat eksperimen tu, maksudnya peningkatannya sama banyak. Kalau X tu bertambah 1, Y pun bertambah 1. X bertambah 2, Y pun bertambah 2. Itu maksudnya berkadar terus. Kalau X bertambah 1, Y bertambah 3, itu tak dapatlah berkadar terus. Okay. Kemudian bagaimana kita nak dapatkan kecurunan graf? Okay, kecurunan graf adalah rumus dia M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Pernah jumpa dalam matematik rumus ni? Benar. Benar. Okay, sama sahaja kan. Maksudnya kita nak cari kecurunan graf, kita perlu ada dua titik. Perlu ada dua titik. Okey, perlu ada dua titik. Kalau dua titik, ini sebenarnya ada teknik je lah. Kita kena buat segitiga ni. Seperti mana dalam buku ditunjuk. Kena buat segitiga. Untuk menunjukkan titik yang kita pilih. So setiap titik tu akan ada koordinat. Okay, so gunakan koordinat, masukkan dalam rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. So kat sini contoh, koordinat Y2 adalah 8, Y adalah 15. Contoh. Yang dekat bawah ni, koordinat dia X letak 2, Y kita letak 5. So nak cari kecurunan, M sama dengan Y2 15 tolak dengan Y1 5 bahagi dengan X2 8 tolak 2. So tekan kalkulator. Dapat berapa? 10 per 4 10 per 6. 6 sama dengan 5 per 3. sama dengan 5 per 3. 5 per 3 sama dalam nombor bulat 1 perpuluhan 1 perpuluhan apa?
10 bagi 6, 140, 6, 6. 7. Okey. 7. Nah, dalam fizik dalam fizik jawapan akhir mesti dalam nombor bercampur lah. Nombor bercampur Kita panggil nombor apa ni? Nombor bulat. Apa nombor kan? Bulat. Dalam perpuluhan jangan bagi jawapan dalam fraction. Jangan bagi jawapan akhir awak dalam pecahan atau fraction. Tak boleh. Okey, biasanya kalau dalam fizik, setiap ni dia akan ada unit lah. Mesti ada unit. Contoh kat sini kita bagi unit atas ni M. Okey. Bawah ni S. Contoh. So masa buat calculation pun awak letakkan juga unit. 10 meter sebab kat paksi Y adalah unitnya adalah meter. Dekat paksi X unitnya adalah saat. Okay, so apabila jadi macam ni, di akhir pengiraan kita akan dapat unitnya adalah meter, saat, kuasa dan kita satu. So ni merujuk kepada halaju ataupun velocity. Okay. So sebab dalam fizik, jawapan awak mesti ada nilai dan mesti ada unit. Seperti mana yang kita dah bincang pada kelas yang sebelum ni, yang membezakan fizik dengan matematik adalah unit tu. Sebab unit menggambarkan kuantiti fizik yang kita ukur, yang kita kira. Okey, boleh dapat Dapat situasi yang pertama. Okey, lepas tu satu lagi kat bawah tu dia cakap persamaan garis lurus, linear equation. Pernah dengar linear equation? Pernah. Okey, pernah dengar linear equation. Bagus. Okey, kalau pernah dengar linear equation, apa linear equation punya rumus? Apa rumus dia? Y sama dengan mx tambah C. Okey. Ini dia punya persamaan. Okey, persamaan garis lurus. So kat sini Y dia merujuk kepada paksi Y, betul? X merujuk kepada paksi X. M adalah kecerunan. Okey, so dalam kes graf yang pertama ni, nilai C adalah sifar kan? Betul tak? Sebab dia C adalah y-intercept. Okay, C adalah y-intercept ataupun pintasan pada Y. Okay. Sebab apa C ni pintasan pada Y? Sebab kat depan ni adalah Y. Kena ingatlah tu. Kalau kat depan X, yang kat belakang tu adalah merujuk kepada pintasan X. Apa dia punya? Pintasan X. Okay, dalam situasi ni, sebab Y kat depan, maka C ni adalah merujuk kepada pintasan yang melalui Y. So, pintasan yang melalui Y dalam graf ni adalah sifar kan? So, apabila kita gantikan C tu dengan sifar, maka Y adalah sama dengan MX. Itu persamaan garis lurus dia. Okay. Ada soalan dekat sini? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada cikgu. Kita pergi kepada graf yang kedua. Okay, apa beza graf pertama dengan graf kedua? Graf pertama mula daripada sifar. Okey, betul. Graf pertama bermula daripada origin, asalan atau bermula daripada titik sifar-sifar. Graf yang kedua, dia bertambah secara linear. okey, graf yang kedua dia bermula pada satu pintasan pada Y. Okey, ada nilai pada pintasan Y. Betul tak? Dia tak semestinya dia berlaku ke atas, dia boleh juga kat bawah macam ni. Pun boleh. Okay. Dan situasi graf ni adalah samalah, iaitu graf lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Ingat, kalau graf tu menaik, positif, graf menurun, negatif. Okay, so takrifan yang untuk graf ini adalah Y increase linearly with X. Okay, Y meningkat bertambah secara linear dengan X. Okey, kalau nampak graf macam ni, hubungan yang kita buat adalah bertambah secara linear. Okey, increase linearly. Okey, nampak jawapannya? Nampak graf? Terus kita
pergi kepada dia punya tafsiran dia. Bertambah secara linear, increase linearly. Okey, kemudian dia punya kecurunan graf sama macam tadi nak cari. Okey, kemudian pintasan pada Y ada tak? Pintasan Y ada? Ada nilai dekat Y ada Y intercept dia. Okay, so persamaan, kalau persamaan garis lurus berkata Y equal to MX plus C. C ada nilai, right? Okay, kalau C ada nilai, maka dia akan tetaplah Y equal to MX plus C. Ni dia punya persamaan garis lurus. Okay. So, saya dah banyak terangkan untuk graf yang pertama sebab dia hampir sama kan. Cuma yang berubah hanya dari segi tafsiran ataupun hubungan yang kita boleh buat antara pemboleh ubah yang ada dalam graf tersebut. Okay, kalau melalui asalan, hubungan yang kita buat adalah Y berkadar terus dengan X. Y is directly proportional to X. Okay, jika graf tidak bermula daripada asalan dan kecurunannya positif, okay, dia punya tafsiran graf adalah Y bertambah secara linear dengan X. Okay. Then second graph, when the straight line of the graph is not start from origin and its gradient is positive, the relationship is increased linearly. Okay, the third graph yang ketiga pula. Macam mana graf yang ketiga ni? Negatif. Okey. Negatif. Sebab apa nampak negatif? Sebab apa negatif? Dia menurun. Sebab dia turun ke bawah. Okey, sebab dia menurun ke bawah. Okey, dia bermula daripada asalan ke tak? Tak. Okey, so it's straight, garis lurus ke melengkung? Lurus. Okey, garis lurus. So the straight line with a negative gradient. Okey, ini adalah garis lurus yang berkecurunan negatif. Okay, does not pass through the origin. Tidak melalui asalan. Okay, apa tafsiran dia? Kalau meningkat tadi, kalau graf positif, kita panggilnya sebagai bertambah. Kalau graf negatif, kita panggilnya sebagai berkurang. Berkurang secara linear. Decrease linearly. Okay, kecurunan. Sama juga kecurunan. Kita cari titik dan kemudian ada dia punya koordinat dan kita gantikan koordinat. Apabila kita kira M akan dapat nilai negatif. Okey, kalau kita kira M ni, M akan dapat nilai negatif. Ada tak pintasan pada Y? Ada. Y intercept dia ada. Okey, so persamaan garis lurus kembali. Kalau dalam fizik, kalau nampak sahaja graf, awak kena ada imagine gambarkan MX tambah C ni. Okey. Nanti kita akan bincang macam mana kita nak analisis graf Y equal to MX tambah C ni. Saya ubah sikit nanti lepas habis kita bincang bentuk-bentuk graf. So, basicnya adalah pada Y sama dengan MX tambah C ni. Persamaan garis lurus ni sangat penting. Okey, so graf yang keempat. Graf garis lurus ke graf melengkung ni? Graf melengkung. Melengkung. Okey, ni graf melengkung. Okey, graf melengkung. Nampak dia menaik ke dia menurun? Naik. Menaik. Okey, kalau graf menaik macam ni, dia adalah positif. Kecurunan dia positif. Okey. Nampak? Y bertambah dengan X. Kat sini X bertambah, Y pun bertambah. Tu maksudnya. Y increase with X. That means when the value of X increase. The value of X increase. Okay, the value of Y also increase. Itulah. Itu maksudnya. Okay. Macam mana kita nak cari kecerunan kalau graf macam ni? Boleh cari kecerunan tak graf macam ni? Tak. Tak.
Oh, tak boleh. Okey, sebenarnya boleh Graf yang macam ni kita boleh cari kecurunan. Macam mana nak cari kecurunan? Kita kena lukiskan satu garis lurus. Okey, lukis satu garis lurus. Macam mana? Saya tunjukkan sikit. Okey, ni okey, buat garis. Macam mana kita nak cari kecurunan kalau graf melengkung? Pertama awak kena buat satu garis lurus yang awak pernah dengar perkataan tangent tak? Pernah? Pernah. Tangent benar. Okey, tangent ni garis yang macam mana? Okey, dia bersentuhan dengan satu titik sahaja kan? Dia bersentuh dengan satu titik sahaja segaris tu. Okey. So anggaplah dia bersentuhan dekat sini ya. So awak dah buat satu garis tangent kan? Okey, so garis tangent nak buat ni dah panjang, kemudian awak lengkapkan dia jadi segitiga. Lengkapkan dia menjadi segitiga ataupun awak terus ambil titik kat sini. Koordinat. Cari koordinat kat sini. Berapa koordinat dia? X2, Y2. Okey, kat bawah ni koordinat X1, Y1. So kat sini awak boleh cari dapat nilai kecurunan. Untuk titik kat sini je lah. Kalau dekat atas, dia jadi lain. Okey, kalau kat atas dia jadi lain lah. Ni kat bawah, gerak pula kan. Contoh, kalau kat atas kecurunannya kena buat garis yang lain. Sebab kalau dalam kes graf yang melengkung macam ni, kecurunan dia pada setiap titik tak sama. Contoh, kan tak sama kan? Kalau tengok kecurunan dia. Yang merah lebih cerun daripada yang biru. Yang merah lebih cerun daripada yang biru. Kalau kecurunan ni semakin dia cerun, maksudnya nilai kecurunan tu semakin besar. Maksudnya kecurunannya semakin lama semakin bertambah lah. Okey. So nampak macam mana kita nak dapatkan kecurunan jika graf yang diberikan kepada awak adalah graf melengkung. Okey. Senyap je semua ni. Ada? Ada lagi. Ada. Lagi. Saya ingat saya cakap seorang-seorang senyap je kan. Fokus. Fokus. Okey. Alhamdulillah. Fokus. Oops. Okey. Masih lagi nampak graf saya? Nampak. Nampak. Okey, graf yang kelima. Kita pergi graf yang kelima. Graf yang kelima ni apa yang kita nampak? Melengkung ke lurus? Melengkung. Melengkung. Okay, right. Curve graph. Curve graph. Dia punya condong dia ke mana? Menurun ke menaik? Menurun. Okay, tengok dia punya trend dia, trend menurun. So kalau dari segi kecurunan nanti kalau kita kira dapat kecurunan negatif. Okay, kenapa dapat kecurunan negatif? Buat macam saya tunjukkan tadi, awak akan dapat dia punya arah dia. Arahnya ke bawah. Okay, arah ke bawah. So dapat negatif. So kalau dapat negatif ni, tafsiran graf kita adalah Y berkurang dengan X. Apa maksud berkurang dengan X? Okay, X bertambah. Nilai X bertambah ni. 1, 2, 3. Nilai X bertambah. Kalau kita naikkan ke atas, kalau untuk 3 bacaan dia berapa?
Lepas tu kalau kedua, berapa? 1 berapa? Contoh kita bagi 1 ni 10. Masa yang kedua dah turun jadi 8. Yang ketiga ni turun jadi 5. Contoh dia. Dia penurunannya tak sama dah. Sebab apa penurunannya tak sama? Sini 2 kurang. Sini 3 kurang. Sebab dia bukan linear. Bukan linear. Kalau linear ni, macam ni. Macam mana linear? Kalau sini 1. Macam mana? Sini 1. Kalau sini mesti 3. 2 kat sini. Sini mesti 5. 3 kat sini, atas ni mesti 7. Tu masuk linear sebab naik 2. Okay? 2. Di sini 1, atas 2. Maksudnya linear. Kalau tak linear dapat melengkung, macam ni lah. Mula 2, lepas tu 3. Seterusnya mungkin jadi 5. Itu maksudnya. Dia punya graf tu mungkin dapat melengkung. Okay. So for this graph, the interpretation of the graph is y decrease with x. Okay, dan graf yang terakhir untuk hari ini. Okay, graf ni dia tak bersentuhan. Okay, kalau kita tengok kat graf ni, garis graf yang berwarna biru ni dia tidak bersentuhan dengan paksi y. Dan juga tidak bersentuhan dengan paksi x. Okay, dan kita nampak graf ni adalah graf melengkung dengan kecerunan negatif. Melengkung dengan kecerunan negatif dan tidak memintas paksi. Graf ni tidak memintas paksi. Berbanding dengan graf yang nombor 6. Graf yang nombor 5. Graf yang nombor 5. Tengok ni, graf nombor 5. Saya bulatkan ni. Dengan soalan yang nombor 6. Hampir sama kan? Hampir sama. Cuma yang graf nombor 5 yang saya bulatkan ni, dia memotong paksi y. Tengok kat sini. Ada bermula daripada y. Tapi graf yang nombor 6, dia tidak memintas paksi mana-mana paksi. Okay. So graf ni kita panggil sebagai y berkadar songsang dengan x. Y berkadar songsang dengan x. Kita panggil y berkadar songsang dengan x. Okay, atau y is inversely proportional. Y is inversely proportional to x. Okay, graf yang ini kita boleh tukarkan dalam bentuk yang sebelah dia. Kita boleh tukar kepada bentuk yang sebelah dengan menggantikan x kepada 1 per x. Okay, x. Contoh x. X tu mula-mula kita buat x adalah sama dengan 2. Jadi kalau kita nak tukar kepada graf yang kedua, kita kena gantikan x kepada 1 per x. 1 per x sama dengan 1 per 2 lah. Dapat 0.05. Apabila kita tukarkan ini, kita akan dapat satu graf garis lurus yang bermula daripada asalan. Okay, saya ulang. Kalau graf, kita nampak dia melengkung, kemudian tidak memintas mana-mana paksi, graf ini namanya berkadar songsang. Okay, graf yang melengkung ni, kita boleh jadikan dia sebagai satu graf lurus dengan syarat nilai x kita gantikan dengan 1 per x. Okay, nanti kita akan dapat satu graf yang lurus bermula daripada asalan. Okay. So saya buka untuk sebarang pertanyaan. Tak ada soalan? 1? Tak ada soalan 2? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, nanti saya akan berikan latihan ni dalam Google Classroom. Okey, nanti dapat assignment tu buat. Boleh. Tarikh hantar hari Ahad. Oh lambat lagi. Sebab esok cuti kan. Boleh buat esok. Latihan untuk esok ni. Betul.
Bukan susah kan. Contoh, saya bagi satu contoh kat sini. Contoh kat sini nampak dia punya graf. Okay, graf ni adalah graf apa? Okay, besarkan sikit. Okay, kat sini huraian bentuk graf. Graf lurus ke melengkung? Lurus. Lurus. Melalui asalan ke tak? Ya. 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 Kecurunan positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, takrifan graf? Tafsiran graf? Berkadar. Okey. Apa yang berkadar kat sini tengok? Atasnya apa? Directly proportional. Tengok kat sini dulu. Apa ni? Arus. Kat sini? Arus. Dia maksudnya Voltan. arus atau current. Okey, current. Directly proportional. To? Vektor. Voltan. Voltan. Macam tu. Voltage lah, voltage. Bahasa Inggeris. Baru voltage. Current directly proportional to voltage. Tafsiran dia. Okay. Nak buat tafsiran, tak boleh directly proportional terus. Kena tengok apa yang ada dekat dalam graf. Okay, apa yang ada dalam graf. Okay, buat macam tu je. Okay, kita berbalik kepada yang tadi saya nak tunjukkan tadi. Tunjukkan apa? Y sama dengan MX plus C kan? Okay, so Y sama dengan MX plus C. So kalau ikutkan kepada graf ni, arus dia punya simbolnya I. Voltage, simbol voltage adalah V. Okay. A ni dalam soal besarkan lagi. Okey, A yang ada dekat belakang arus, lepas arus ada stroke, kemudian ada A kan. A ni maksudnya unit. Unit bagi arus. Okey, kalau penulisannya kita guna simbol, I ni adalah simbol bagi arus. Kemudian A. A adalah unit bagi arus. A ni adalah simbol unit bagi arus. Okey, voltage simbolnya V. Kemudian ada stroke palang V lagi. V ni adalah voltage. V yang pertama adalah simbol bagi voltage. V yang kedua adalah merujuk kepada simbol bagi unit dia yang dikenali sebagai volt. Macam tu. Okay, kita tengok semula. Arus unitnya ampere. Arus, current, the unit for current is ampere. So dalam penulisan graf, kita mesti letak kuantiti fizik. Kemudian selepas kuantiti fizik, unit yang digunakan bagi kuantiti tersebut. Okay. Berdasarkan graf ni, saya nak tukarkan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. So apa yang ada dekat Y? Yang ada dekat Y adalah I. Saya akan gantikan dengan I. Sama dengan M. M adalah kecurunan dia. Okey, dekat X. X ada apa? X ada V. Okey, tambah C. Ada tak nilai C? Tak ada. Nilai C tak ada. Okey. So, saya boleh cari apakah M. Saya boleh cari apakah M. So, macam mana nak cari M? M sama dengan Y bahagi dengan Y bahagi dengan apa? X. Y bahagi dengan X. Macam itulah. Macam tu kaedah dia. Okey. Macam ni. Okey. Bertukar. Contoh yang lain lah. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Satu contoh yang terakhir sebelum kita tamatkan kelas. Dan saya ada. Awak belajar sebelum ni apa?
Awak belajar F sama dengan, pernah tak belajar F sama dengan MA? Tak pernah. Belum pernah. Tak pernah. Belum pernah. Belum jumpa F sama dengan MA. Belum. Belum tak pernah jumpa rumus ni. Rumus apa yang awak pernah dengar? Okey, V sama dengan IR? Pernah. Pernah dengar V sama dengan IR? Okey, kalau pernah saya buat graf dia. Okey, so graf dia saya buat dekat atas ni adalah V. V ni adalah voltage. Okey, unit dia adalah volt. Okey, melawan I. I adalah arus. Okey, unit bagi I adalah ampere. Kemudian graf ni adalah graf yang bermula daripada asalan. Okey. Kemudian saya nak buat hubungan Y adalah sama dengan MX. Okey, Y sama dengan MX. Y saya apa? Y adalah V. X saya adalah I. Betul? Betul. Tengah ni M. Okey, so macam mana saya nak kaitkan dengan formula yang awak belajar dekat atas ni? Sekarang saya nak kaitkan rumus ni dengan graf. Okey. Yang pertama ni adalah ilmu yang awak belajar V sama dengan IR. Saya bagi awak graf V sama dengan graf V melawan I. So daripada tu dapat Y sama dengan MX, saya akan dapat V sama dengan MI. V ada? V ada. I ada? Ada. So R ni dekat mana? M. R ni adalah pada M. Jadi kalau dalam graf yang saya ada graf, ini saya ada graf ni, saya kena cari rintangan. R ni adalah resistance dia, rintangan. So macam mana saya nak cari? Saya kena cari dia punya kecerunan graf. Itu antara kaedah lah yang boleh digunakan untuk kita mentafsir graf. Sebab apa? Sebab R kat sini adalah bersamaan dengan kecerunan graf. Okay, so boleh take note nanti benda ni kita akan, saya akan ulang apabila kita masuk kepada eksperimen-eksperimen dan juga perhubungan-hubungan yang akan dipelajari nanti. Ada soalan lain? Cik. Apa Intan? Ada apa Intan? Saya nak tanya pasal graf nombor 6 tadi boleh? Okey, graf nombor 6 boleh. Macam mana negatif gradient bila dia tukar jadi positif gradient? Okey, macam mana okey, mungkin tugasan lepas ni lah. Tugasan awak lepas ni, mula dapat gradient kan? Okey, kat sini 2, sini 4, 6, 8. Contoh Okey, nombor dia tetap sama kat sini. Okey, contoh 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni X. Betul? X kan? Sekarang ni cuba awak tukar kepada 1/X. Okey, kita bermula daripada 8. Kalau 8, 1/X dapat berapa? Susahlah nombor ni, kecil sangat. Kita ubah nombor yang senang. Sekejap ubah nombor yang senang. Dulu. Kita ubah nombor yang senang. Kita ubah nombor yang senang. 5, 10, 15, 20. Okey lah, senang je. 1/20 dapat berapa? Ha? 0.05. 0.05. 1/15? 0.06.
0.06. 1/10? 0.1. 0.1. 0.1. 1/5? 0.2. 0.2. Okey. So kalau tengok kat sini, kalau X nilai dia 5, 10, 15, 20 kan. Kalau kita tukar, yang 20 ni akan jadi nilai yang kecil. Yang 5 ni dia akan jadi nilai yang besar apabila kita tukar kepada 1/X. Jadi sebab tu kalau kita buat graf, kita akan dapat graf yang 1/X ni akan dapat positive gradient. Okey, faham tak? Faham. Boleh nampak kan? Boleh nampak bagaimana tadi yang daripada negative gradient boleh ditukar kepada positive gradient dengan syarat kita tukar ni tukar nilai X tu kepada 1/X. Oh, dia kena mula dari belakang cikgu nak tukarkan dia tu. Yelah, kita mula daripada belakang sebab kita tahu kalau 1/, dia macam ni. Kalau matematik, ya, saya tunjuk kalau matematik kalau matematik dia kita ada X. Mula-mula kalau matematik kita akan buat X. X 5. Lepas tu 10. Lepas tu 15. Lepas tu 20. Okey. Dalam MAT mungkin akan belajar ni buat graf macam ni. Lepas tu kita nak 1/X. 1/X. Okey, kita akan ada yang 5 ni 0.2, 0.1, 0.06, 0.05. Kita akan dapat bentuk macam ni kalau dalam table. Okey, tapi bila kita nak buat graf kita 1/X. Okey, graf 1/X. Okey, kita kena ambil nilai yang daripada 1/X ni. Okey, kita akan ambil nilai daripada 1/X. So, nilai ni mesti bermula daripada sifar kan. So, sifar kita akan cari mana yang lebih kecil, yang menghampiri sifar. Lepas tu 0.05. Lepas tu 0.06 dan seterusnya. Okey, sebab tu tadi saya mungkin saya tadi terus buat apa? Terus ringkaskan terus kan. Terus pergi ke belakang. Mana tadi? Saya ubah terus. Tapi yang sebaiknya ubah macam ni dalam kotak ni. Barulah kita nampak. Nak buat graf, kalau kita guna X, kita akan mula dengan 5. Tapi kalau kita buat 1/X, kita akan mula dengan nombor yang kecil lah, 0.05. Faham ke tak ni? Faham tak nak buat graf tu? Intan ke siapa yang tanya tadi, faham tak? Faham. Sebab tu yang 20 dekat X kan, dekat ujung. Tapi apabila kita gantikan dengan 1/X, dia akan jadi 0.05, nilai yang paling kecil. Sebab tu kena ke depan tadi. Tapi tanda, kita akan dapat satu garis lurus. Okey. Boleh? Boleh. Okey. So, nanti saya akan uploadkan tugasan dalam Google Classroom. So, buat dan submit macam biasalah. Awak guna tab ke apa ke nak lukis tu, terpulang kepada awak. Kalau tak ada, boleh tulis atas kertas kajang, kertas A4 ke, atau snap. Masukkan dalam Google Classroom untuk dihantar. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya?